Assalamualaikum semua kepada pelajar Sericu tahun 5. InsyaAllah saya akan teruskan mata pelajaran sejarah untuk tahun 5 dalam bab seterusnya, iaitu unit 4, iaitu datangnya tergugatnya kedaulatan negara kita yang kita cintai, iaitu Malaysia. Okey, Malaysia, berapa negeri yang ada kita dekat Malaysia? 14 negeri termasuk wilayah persekutuan. Tapi sebelum kita ketahui 14 negeri, kita perlu ketahui apakah negeri-negeri yang mula-mula ada dekat Malaysia dan bagaimana terbentuk tu. Tahun 6 kita akan belajar tu, okey? Cuma saya nak fokuskan pada hari ini ialah kedatangan kuasa luar. Malaysia yang cantik, aman harmoni yang awak nampak sekarang, yang awak dalam keadaan selesa pada hari ini, yang awak boleh pergi ke mana walaupun sekarang di waktu PKP. Okey, kawalan pergerakan, tapi kerajaan kita tetap ada memberi kelonggaran untuk kita keluar. Kita masih lagi boleh bebas. Tidak seperti dahulu, anak-anak sekalian. Dahulu, pada zaman sebelum ini, kita telah dipengaruhi atau didatangi oleh pengaruh kuasa luar, oleh negara luar datang menjajah negara kita. Sebelum itu saya nak memberitahu apa itu jajahan. Jajahan bermaksud di sini sesuatu tempat yang bebas dan kita boleh buat apa sekalipun. Boleh kita ke sana ke sini, kita nak apa, kita boleh ambil apa sekalipun, kita punya hak dirampas semua. Sama ada dari segi kuasa kita, sama ada dari segi kewangan kita, kemewahan kita, keharmonian kita, pergaulan kita, semua dirampas oleh mereka yang digelar penjajah. Siapa itu penjajah yang telah menjajah tanah air tercinta kita? Pertama saya bawakan, yang pertama kuasa luar yang telah datang dekat Malaysia ini. Pertama iaitu Siam. Ketika itu, bayangkan sekarang, ketika itu Malaysia tak pernah wujud sama sekali. Hanyalah kewujudan tanah Melayu. Saya bagi ulang, hanya ada tanah Melayu. Yang mana orang Melayu kat sini. Okey, tanah Melayu. Okey. Pertama sekali, geng pertama ataupun negara pertama ataupun kumpulan pertama yang telah datang masuk ke negara kita, yang telah membuat kekacauan, merampas segala harta kita, segala kemewahan kita, segala apa yang kita ada, yang kesenangan kita diambil, yang ini dinamakan Siam ataupun dalam bracket Linggo, ataupun dengan nama negaranya sekarang ialah Thailand. Baik, ingat Thailand pada asalnya dinama Siam. Tentera dia lebih kepada bergajah tentera. Baik, mereka telah menjajah Malaysia, terdiri daripada negeri-negeri di sepadan negara mereka. Saya bawakan peta Malaysia sekarang. Baik, pertama orang lihat ya. Kita ada pada hujung sekali, ini dia Thailand. Okey, ini Siam, Thailand. Okey, Thailand. Tak. Di sebelah dia ni iaitu Perlis. Di sepadan Perlis. Di belah sini sepadan dia ni Kelantan. Ini geng-geng yang dijajah oleh Siam. Perlis, Kelantan. Sebelah Kelantan Terengganu pun termasuk. Mereka jajah. Hebat mereka tentera mereka hebat ketika itu, di antara kita katakan tentera yang terkuat di abad ketika itu, di tanah Melayu ketika itu. Siam ni di belah utara pula Perlis tadi saya kata, Kedah sebelah ni. Kalau belah pantai timur tu sepadan dengan Siam juga, iaitu Kelantan dan Terengganu. Tapi satu yang jauh gila itu termasuk juga kita iaitu Johor. Johor sekali. Johor di sepadan Singapura sekarang. Ni Johor. Inilah
negeri-negeri atau tempat-tempat, kawasan-kawasan, tanah-tanah jajahan bagi Siam atau Linggo ketika dulu, yang dinamakan sekarang adalah Thailand. Lebih kurang 57 tahun lebih itu ada jajah lama. Okey, itu banyak rentetan peristiwa ketika itu. Nanti saya akan terangkan dalam kelas ataupun video akan kembali saya akan terangkan lebih detail. Siapa itu Siam? Okey. Kemudian habis Siam tu, hancur Siam tu, dah kalah Siam tu, dia balik tempat dia, datanglah penjajah kedua, iaitu Portugis yang anda banggakan selama ini. Seperti siapa? Cristiano Ronaldo, pemain bola yang ternama, pemain bola yang terhebat. Dengar kata saya katakan, negara mereka negara Portugal. Sekarang Portugis, dulu digelar nama Portugis, Melayu kita Portugis panggil. Bangsa dia yang telah datang ke negara kita ketika itu, negeri kita Malaysia ni, di Malaysia ni, satu negeri saja yang dia dapat jajah ketika itu. Sebab kemungkinan masa itu dia jajah tempat lain, dia ada jajahan tempat lain lagi, bukan di Malaysia. Tanah Melayu ni banyak kat dia lain. Okay. Dia datang di Melaka. Kerana apa? Faktor apa Melaka? Bagi empat saya dah ajar dulu. Kenapa faktor apa Melaka boleh menarik minat ramai kuasa luar, ramai pedagang luar datang ke Melaka. Disebabkan hal itu menyebabkan mereka datang ke Melaka dan menjajah Melaka. Portugis. Yang kita banggakan, pemain bola itu, ingat Portugis, dia telah menjajah berapa lama agak-agak? Pada tahun 1511 sehingga 1641, selama 130 tahun. Bukan sekejap, bukan seketika, bukan setahun bang, bukan 2 tahun kak, bukan 3 tahun dik, bukan 4 tahun anak-anak. 130 tahun Portugis telah menjajah Melaka. Berapa banyak kekayaannya? Kita kalau kita kira, kita kalkulate berapa banyak harta dia rampas kat Melaka. Ketika itu Melaka tu kan berkembang maju ketika zaman era Jebat, hantuan Jebat tu. Berapa hebat banyak Melaka harta masa itu. Dia rampas semuanya oleh Portugis. Ketika itu mereka sangat hebat. Okey. Itu Portugis. 130 tahun telah berjaya. Kemudian lama 20 tahun datanglah satu penjajah kuasa besar luar juga, negara barat juga lagi, iaitu Belanda. Pun pemain bola dia hebat-hebat Belanda pun terkenal juga Belanda. Okey, yang awak suka seronok tu awak akan perlu tahu Belanda tu bagaimana, bekas apa. Tapi jangan kita simpan hati, itu kenangan sejarah mereka, tamadun mereka yang datang untuk menjajah, kuasakan kekayaan, harta, keagamaan, nak sebarkan Kristian, nak mengambil apa yang ada kat Malaysia ni. Itulah faktor-faktor mengapa mereka datang. Belanda datang pada tahun 1641 sehingga tahun 1824, yang ini jangka masanya ialah 183 tahun. Pada murid sekalian, kita tengok tadi 3 kuasa atau 3 negara, 3 kekuatan dalam menjajah, pada Siam, Portugis, kemudian Belanda. Yang keempat ini iaitu British. Kalau dulu digelar British, dan sekarang Great Britain, ataupun yang awak ketahui pemain bolanya hebat seketika ini. Seperti apa yang awak suka di London? Apa awak suka? Manchester United, apa lagi? Liverpool, lagi apa awak suka? Manchester City. Semua itulah kaum, itulah golongan, itulah negara, itulah yang telah datang ke negara tercinta kita, iaitu Malaysia. Kalau sekarang Malaysia, kalau dulu digelar Persekutuan Tanah Melayu, PTM. Mereka datang. Ni kumpulan yang keempat, iaitu British. Okey, ini dengan sembilan British. Saya petakkan British. Sebab apa saya petakkan? Negara pertama,
Dialah banyak-banyak negara, banyak-banyak kumpulan yang datang menjajah Persekutuan Tanah Melayu. Dia 2 kali datang hadir ke Tanah Melayu ini untuk menjajah. Sebab itu kita tidak hairanlah jika mana mata wang mereka paling tertinggi, paling di atas ranking dunia, iaitu pound sterling. Kalau dolar bawah, dolar US ke dolar Singapura ke bawah, yang atas sekali adalah pound sterling. Perbezaan mata wang dengan kita RM RM6 lebih, RM7 lebih. Bayangkanlah betapa kaya mereka dekau keuntungan di dalam Tanah Melayu dia ambil. Okey, saya teruskan. British yang kali pertama datang ini, dia telah datang pada tahun 1786. Saya ulang, pada tahun 1786. Kenapa cikgu? Kenapa 1786 sedangkan pada tahun Belanda ni 1641 sehingga 1824, dia tahun datang 1786. Kenapa cikgu? Itulah persoalan yang sering saya ditanya dan sering saya kena jawab. Kenapa tahun ni 1786 tapi Belanda 1824 dia clash datang waktu yang sama, sedangkan Belanda tengah berkuasa, dia tengah menjajah. Kena ingat, perlu awak ingat. Okey, di sini perlu kita ingat British datang ketika ini kali pertama, dia datang menjajah di Pulau Pinang. Kat mana? Pulau Pinang. Tahu siapa yang tak tahu di Pulau Pinang di mana? Di Malaysia, Pulau Pinang. Okey, di utara Malaysia. Utara Persekutuan Tanah Melayu. Di utara Semenanjung. Pulau Pinang. Kemudian dia jajah Singapura. Masa ketika yang sama juga Belanda masih berkuasa. Dekat mana? Dekat Melaka ketika itu. Belanda tak pergi mana lagi semua. Okey, dia tak bergerak mana lagi. Tetapi selepas Pulau Pinang dan Singapura dijajah, dia datang ke Melaka. Ini tiga negeri. Yang pertama, British datang ke negara Malaysia. Ini pertama Pulau Pinang, kedua Singapura. Sekarang Singapura tu, untuk pengetahuan awak dan tahunan awak akan belajar, Singapura sekarang tu adalah Malaysia yang punya pada asalnya, pada sejarahnya. Pada sejarah asal Singapura Malaysia itu. Kenapa dia keluar? Tahun 6 kita akan belajar rentetan pada bab ini. Singapura, kemudian barulah dia datang menjajah negeri Melaka. Yang mana Melaka ketika itu Belanda ada, betul? Belanda ada, masih ada lagi. Masa itulah dia perang ataupun lawan dengan Belanda. Saya ringkaskan cerita dia panjang, sejarah dia panjang. Saya ringkaskan cerita. Belanda ditewaskan dan mereka ada buat perjanjian. Okay, perjanjian damai. Bukan perjanjian damai je. Dia katakan ada perjanjian. Dia katakan Belanda boleh keluar dengan senang hati, dengan rasa bebas diri, boleh keluar daripada Melaka, tetapi bersyarat ada perjanjian ni, iaitu perjanjian Pangkong. Nanti awak tahun dekatan 1-2 awak akan belajar perjanjian Pangkong nanti. Okey, kenapa Belanda keluar? Okey, bukan dia sekadar kalah saja, dia buat perjanjian dengan British. Baik, kemudian British datang jajah 3 negeri dari asal. Dalam pada masa yang sama kita ingat, adakah Semenanjung Malaysia semua cikgu daripada Perlis sehingga ke Johor, adakah mereka jajah semua? Ya, jawapannya ya. Mereka jajah mula-mula 3 negeri dahulu. 3 negeri ni saja dikuasai. Kemudian dijajah sedikit demi sedikit satu negeri ke satu negeri. Okey, itu penjajahan British datang kali kedua selepas Perang Dunia Kedua. Dunia tengah bergolak, perang dunia, kuasa besar ketika itu. Menyebabkan British dia terkumbang ambil banyak sangat negara yang dia takliki ataupun dijajahi ataupun dia rebut banyak sangat, menyebabkan dia kekurangan kekuatan pertempuran dari segi ketenteraan dan juga teknologi, menyebabkan dia datang kali kedua baru seluruh negeri Persekutuan Melayu yang di Perak, Selangor, di Sembilan baru yang ambil. Pada asal 3 negeri ini saja. Jadi Melaka,
Ini Pulau Pinang, Singapura dan Melaka. Belanda dah keluar. Okay. Kemudian pada masa yang sama juga di Sabah dan Sarawak. Okay. Sarawak, Sabah, Sarawak dan Sabah telah dijajah oleh siapa? Juga British. Juga siapa? British. Negara Britain tadi, London tadi tu. Okey. Dia telah menjajah Sabah Sarawak pada tahun yang sama. Menjajah Sabah Sarawak. Okey. Dia pergi ke luar persekutuan Melayu di Sabah Sarawak. Tetapi bukan ketenteraan negara mereka. Dia adalah orang negara British yang disewa ataupun yang diberi kuasa untuk menjajah negara Sabah Sarawak. Sebab contoh, masa ketika Perang Dunia Kedua telah berlaku, pertembungan di antara Jepun, Amerika dan British itu geng, satu kumpulan lagi iaitu Jepun dan juga Jerman sekarang, iaitu daripada kaum Nazi macam ni. Pertempuran yang besar itu Dunia Kedua menyebabkan British kekurangan ketenteraan mereka. Okey, menyebabkan dia nakkan kekayaan Sabah dan Sarawak, tapi mereka tak cukup ketenteraan. Kenapa tak cukup, Ibu? Sebab British bukan pegang satu negara. Saya ulang, British bukan pegang satu negara, bahkan negara luar banyak dia pegang, dijajah. Okey, China pun dijajah. Okey, China pun dijajah, separuh China dijajah. Okey, banyak negara dijajah lagi, menyebabkan di kekurangan ketenteraan. Oleh kerana itulah dia telah memberi tugasan ataupun tawaran kepada ini siapa orangnya, golongannya. Pertama, James Brooke. Nama dia adalah James Brooke. Oranglah manusia. Okay, manusia nama dia James Brooke. Dan juga keturunan dia punya keluarga James Brooke. Siapa dia ni? Dia orang yang kaya di British. Dia orang yang kaya, banyak duit banyak. Dia banyak punya harta, menyebabkan seperti kata, aku tahu pada kau tapi kau sewa pada aku. Maksudnya dia boleh ambil harta, James Bond boleh ambil harta di Sarawak ini, tetapi bersyarat dia kata bagi persen ataupun bagi peratus pada negara British. Maknanya contohnya daripada RM10, katalah saya bagi contoh RM10. RM10 sewakan, RM7 dapat kat James Bond. Okay. RM3 pula dapat kepada negara British itu sendiri. Okey. Itu dia punya perantaraan bagaimana nak jajah Sarawak. Kalau Sarawak dijajah oleh James Brooke. Saya ulang, James Brooke dan keturunan dia. Dan Sabah pula, dia memang orang British. Dia bukan tentera British, tetapi dia orang British. Dan Sabah pula, iaitu SBUB. Siapa SBUB? Syarikat Borneo Utara British. Nama dia saya gelarkan ialah SBUB, Syarikat Borneo Utara British. Dia syarikat orang kaya juga, dia memiliki syarikat yang banyak, kaya dekat British. Menyebabkan British ni, ketua British ni kata, bagi kat mereka, kita sewakan Sabah kepada mereka, tapi mereka bayar kepada kita. Okey. Hasil sama dekat Semenanjung Malaysia ni, PTM, Persekutuan Melayu pada sampai ke Singapura ni dijajah oleh tentera British sendiri. Sabah Sarawak pula dijajah oleh orang British, bukan tentera British, tapi orang British yang disewakan. Okey, boleh faham? Ini dia rentetan bagaimana British datang yang kali pertama. Okey, kemudian bila dia jajah ketika itu, okey, baru datangnya Jepun. Okey, ini dia kata Melayu, Jepun. Siapa? Jepun. Ada kata, okey, Jepun datang. Jepun, yang mana Jepun ni pada asal tak kuat pun, tak ada hebat pun, tetapi kecerdasan muda mereka menyebabkan mereka terus datang jajahnya tanah Melayu. Sebab apa? Rentetan peristiwa yang ini, peperangan Perang Dunia Kedua di antara dua geng tadi. Allah Ta'ala, kita akan bersambung kembali InsyaAllah, kita akan